إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 20 Rabiul Awal 1436 Hijrah bersamaan dengan 11 Januari 2015, kita diberikan peluang untuk bersama-sama meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan kaedah qawaid fiqhiyah berdasarkan kepada kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah karangan Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah pun sampai kepada kaedah yang ke-27. Betul lah? Okey. Kaedah ini berbunyi man tarakal ma'mura jahlan, man tarakal ma'mura jahlan aw nisyanan lam tabra' dhimmatuhu illa bifi'lih wa man fa'ala al-mahdhur wa huwa ma'dhur bijahlin aw nisyan bari'at dhimmatuhu wa tammat ibadatuhu. Okey. Sesiapa yang meninggalkan perkara yang diperintahkan secara jahil atau lupa, tidak terlepas tanggungjawabnya kecuali dengan melaksanakannya. Sesiapa yang melaksanakan perkara yang dilarang secara beralasan jahil atau lupa, dengan alasan jahil atau lupa, terlepas tanggungjawabnya dan sempurna ibadahnya, tak perlu diulang kembali. Okey. Ini kaedah yang diambil daripada hadis-hadis yang sahih ataupun sunnah yang sahihah dalam bentuk yang pelbagai. Okey. Kalau kita tengok di bawah tu, dalam nota kaki ada contoh yang dibawakan, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dhalik. Sesiapa yang lupa solat, ataupun dalam riwayat lain man nama an salatin aw nasiha, siapa yang tidur ataupun terlupa daripada melakukan satu solat, hendaklah dia solat masa dia ingat. Okey. Tiada kafarah, tiada penghapus kesilapan, ataupun kafarah ni biasa maksudnya penghapus dosa, penghapus kesilapan, kecuali apa? Kecuali perbuatan itu. Okey. Jadi dengan itu kita dapat melihat kepada kaedah tadi. Kita tengok satu-satu. Sesiapa yang meninggalkan perkara yang diperintahkan secara jahil atau lupa, ya, dia tinggalkan benda yang diperintahkan oleh Allah, okey, dalam keadaan lupa ataupun jahil. Jahil maksudnya dia silap. Okey. Perlu tak dia buat benda tu, ataupun disebabkan dia dah lupa, disebabkan dia tak tahu, tak perlu buat? Jawapan dia perlu buat. Betul? Okay, berdasarkan hadis ni kan, siapa yang terlupa solat ataupun tertidur, okay, maka perlu tak dia solat? Perlu. Bila dia teringat ataupun bila dia jaga. Okey. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Kemudian berkenaan dengan bahagian kedua dalam kaedah, sesiapa yang melaksanakan perkara yang dilarang dengan alasan jahil atau lupa, terlepas tanggungjawabnya dan sempurna ibadahnya. Okey. Contohnya di dalam nota kaki pun ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW telah bersabda, baris 1, 2, 3, baris 4 lah kalau dalam nota kaki tu, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba, sesiapa yang terlupa dalam keadaan dia puasa lalu dia makan, lupa itu menyebabkan dia makan atau minum, falyutimma saumah, hendaklah dia menyempurnakan puasanya.
fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Okey, kerana sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan memberi dia minum. Boleh nampak, boleh faham tak sekarang ni? Okey, kaedah yang diambil oleh ulama kita daripada maksud hadis-hadis, dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan siapa yang perlu buat sesuatu, wajib buat, contoh kita bagi solat, siapa yang wajib solat, dia terlupa. Okay, perlu tak dia buat solat tu? Masa dia ingat, perlu tak? Wajib kan? Okay. Tapi siapa yang buat sesuatu yang dilarang, dia buat sesuatu yang dilarang dalam keadaan terlupa ataupun tak tahu, okay, adakah dia berdosa? Adakah dia berdosa? Batal tak puasa dia ataupun ibadat dia? Tak batal, tak berdosa dan tak batal. Okey. Sini pun kita dah boleh keluarkan satu keistimewaan dalam Islam kan. Okey, satu keistimewaan dalam Islam iaitu kesilapan dalam membuat ataupun membuat kesilapan dalam keadaan tak sengaja ataupun dalam keadaan terlupa adalah satu benda yang tidak dikenakan hukuman. Tak boleh kenakan hukuman kalau dia tersilap. Okey. Boleh tapi kalau tanggungjawab tu, kalau dia terlupa, dia tetap kena buat juga. So kena bezakan antara perkara yang diperintah dengan perkara yang dilarang. Tanggungjawab dengan larangan. Okey, boleh? Mafhum? Faham insya-Allah? Kan? Kadang-kadang benda yang pada saya lah nampak macam mudah, tapi saya tak tahu tuan-tuan dan perempuan macam mana kan. Rasanya sama kot macam saya kot, mudah kan. Okay. Kalau mudah kita jalanlah, kita jalan teruskan. Perbezaan ini ditetapkan dalam sunnah sahihah, dalam bentuk yang pelbagai. Okey. Dan kita dah baca dalil-dalilnya tadi, antara contoh dalilnya. Dan yang sahihnya, kaedah ini terpakai pada semua bentuk. Maksudnya dalam semua keadaan kita boleh guna kaedah ni, seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan ulama'-ulama' yang lain. Okey. Maksudnya dalam apa-apa perbincangan biasanya akan berlaku khilaf. Okey, ada khilaf tu pasti ada, perselisihan pendapat. Okey. Nak kata Allah satu ataupun berbilang, ada khilaf tak? Dalam Islam tak ada lah kan. Tapi dalam manusia ada. Ada yang kata 3, ada yang kata lebih daripada 3. Benar tak? Kan? Jadi khilaf tu ada juga kalau kita tengok dalam skop yang lebih besar. Okay? Dalam sesuatu hukum, wajib ke tak wajib kan, ada tak khilaf? Ada juga kan, macam-macam lah khilafnya. Ada mungkin ada ijma', tapi ijma' tak banyak kan. Yang banyaknya ialah perkara yang khilaf. Dan dalam perkara khilaf, apa yang perlu kita buat ialah mencari pendapat ataupun pandangan yang rajih, yang lebih kuat. Lebih kuat di sini adalah berdasarkan kepada dalil-dalil yang menguatkan sesuatu pandangan. Okey. Sebab tu disebutkan kat sini, dan yang sahihnya, maksudnya di kalangan banyak pandangan tu, pandangan yang paling kuat ialah kaedah ni kita boleh guna dalam semua bentuk, dalam semua situasi, semua keadaan. Baik. Selesai itu, terus kepada contoh. Contohnya, orang yang solat dalam keadaan berhadas atau meninggalkan rukun atau syarat solat tanpa alasan. Berhadas ialah tak ada wuduk. Okey, berhadas ialah yang tak ada wuduk, ataupun yang berhadas besar yang tak mandi wajib lagi. Okey, dia solat juga. Boleh tak? Sah tak? Okey, tak sah. Okey, ataupun dia tak berhadas, maknanya dia dah mandi wajib, dia dah ambil wuduk, tapi bila solat tu dia tinggalkan rukun. Okey, Allahu Akbar kan, mungkin masa dah lewat dah, terus takbir juga Allahu Akbar, rukuk tu Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Lepas tu dah masa dah tak ada ni kan. Mungkin dengar ada orang kawan hon kat luar kan, dia nak semayang juga, nak pergi juga, dah lambat ni je, apa takbir tu lah kan. Kira apa, skip lah Fatihah tu. Skip Fatihah adalah Fatihah rukun. Kalau kita skip Fatihah, apa hukum dia? Tak sah. Okey, atau syarat solat. Okey, syarat solat dia tak buat. Antara syarat solat ialah wuduk lah kan. Dia skip wuduk kan, dia terus solat tanpa alasan. Dia tanpa alasan yang kukuh,
Okey, maka dia perlu ulang walaupun dia jahil atau lupa. Tak kisah, di sini kita tak ambil kira dia jahil, dia tak tahu, ataupun dia lupa, kena ulang juga. Okey, antara dalil kat sini lah kan, seorang sahabat Nabi dah masuk ke dalam masjid dan solat. Dia solat. Nabi kata, bila datang kepada Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Okey, pergi kembali sembahyang kerana engkau tak sembahyang tadi. Kawan tu sembahyang dah, habis dah. Nabi kata, pulang balik kerana engkau tak sembahyang tadi. Dia pun ulang lah, Allahu Akbar. Dia laksanakan solat, datang kepada Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi, ulang balik, engkau tak sembahyang tadi. Maksudnya apa? Kau sembahyang dengan tidak sempurna, kan, laju sangat. Dalam beberapa riwayat menunjukkan dia sembahyang laju sangat, ekspres, kan. Biasanya masa kita budak-budak dulu kita biasa buat kot, kan sembahyang yang laju-laju ni kan. Nak main bola lambat sangat, sembahyang tu tak sembahyang laju. Saya ingat dulu masa sembahyang tu bukan laju je sampai melompat, kan. Bila takbir untuk naik ke rakaat yang kedua tu, Allahu Akbar, lompat laju lah, kan. Kalau kita gerak laju, kadang kita lompat. Lepas tu rukuk tidak, laju sekejap, turun bawah, mak kata cepat ni sembahyang, kan. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa cepat sangat? Adalah jawapan kita, tak ingat dah jawapan apa, tapi kan, menunjukkan solat tu sebenarnya perlu diulang. Tapi kalau zaman kanak-kanak tu insya-Allah dimaafkan. Tapi kalau dah baligh, maka solatnya perlulah dengan tamakninah, dengan menepati syarat dan juga rukun dan sebagainya. Okey. Jadi kat sini kalau dia silap dalam membuat perkara yang diperintah, contohnya solat diperintah, solat yang 5 waktu tu khususnya, kalau dia silap kat situ dalam keadaan dia tak tahu ataupun dia lupa, okey, dia kena ulang balik. Orang yang kemudian, contoh yang kedua, orang yang lupa ada najis pada badannya atau pakaiannya, atau jahil tentang perkara itu, maka dia tidak perlu ulang solat lah. Kan dia solat, dia lupa ada najis. Sebelum solat tu dia tahu, dia nampak, kan. Tapi bila nak ambil wuduk apa semua, dia ingat nak basuh, ada berlaku sesuatu, benda jatuh ke apa ke, dia pergi tengok, dah baik key dah, kemudian balik, dia lupa najis tu. Dia pun apa? Ambil wuduk, sembahyang. Dah lepas sembahyang, anak dia tengok, ayah ni apa dia ni? Tengoklah, najis tadi yang dia teringat, lepas tu dia terlupa. Perlu ulang? Tak perlu ulang. Kerana itu adalah sesuatu yang bukan merupakan perintah, tapi satu yang merupakan larangan terhadap, ataupun tersebut ialah benda yang dilarang. Okey, maknanya kalau nak solat kena bersih, dilarang tidak bersih, dilarang ada najis, kan. Okey, dalam keadaan dia najis pada badannya atau pakaiannya, okey, dia lupa ataupun dia jahil, dia tak tahu. Okey, dia tengok dah najis ni, tapi agaknya tak kot, kan, agaknya tak najis kot. Jadi bila pergi dah 2-3 hari lepas tu masuk kelas, tengok najis sekian-sekian adalah najis dan tidak mengesahkan, tidak sah solat tu, kan. Nah. Okey. Jadi dia tak perlu ulang balik. Dia tak perlu ulang semula. Ini mungkin antara dalilnya ialah Nabi SAW solat. Yang biasanya kita mungkin biasa dengar hadis ni, Nabi masuk solat menggunakan kasut ataupun selipar lah. Solat dengan selipar ni biasa, boleh, tak ada masalah, okay? Tapi kena bertempat lah, okay? Kalau masjid tu dah ada kapet, kan, kita pun masuk dengan selipar, okay, berdasarkan hadis tu tak kena lah, kerana Nabi solatnya di masjid yang lantainya adalah tanah, kan. Jadi tak ada masalah sangat, okey. Maknanya macam luar tu dengan dalam lebih kurang sama lah. Tapi kalau kapetnya khususnya yang baru cantik lagi, kan, tiba-tiba kita masuk pakai kasut kita tu, kasut kita pun baru juga, kan, tapi kita dah jalan kat luar, masuk dalam masjid, duduk dalam saf pakai selipar atau pakai kasut. Jadi ini tidak sesuai, okey. Kita buka lah. Baik. Jadi Nabi SAW solat menjadi imam pakai kasut, para sahabat pun pakai kasut juga, okey. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sallu fi ni'alikum, sembahyanglah menggunakan kasut-kasut kamu. Kerana orang Yahudi bila sembahyang, antara sifat orang Yahudi ni, bila sembahyang kena buka kasut.
Dia mesti buka kasut. Kalau pakai kasut macam tak sah lah. Jadi antara amalan orang Islam, pegangan orang Islam ialah mesti menyalahi perbuatan Yahudi dan Nasrani. Okey, mesti menyalahi perbuatan Yahudi dan Nasrani. Maksudnya secara umumnya menyalahi perbuatan orang kafir. Okey. Baik, sekarang ni sembahyang pakai kasut tak ada masalah. Katalah kita pergi piknik. Kan kita pergi outing, dia panggil kan, outing. Keluar jalan-jalan, pergi mana, taman ke. Okey. Mungkin tempat solat tu jauh. Sampai waktu solat kita dah ada wuduk, boleh tak sembahyang terus? Boleh. Pastikan tempat yang rumput-rumput ni tak adalah tai anjing ke apa ke, kan. Jangan sembahyang masa sujud nampak tai anjing kan. So pastikan dulu, barulah kita solat. Okay? Tapi kalau dalam kes tadi pun masa sujud tu nampak, kita beralih, tak ada masalah, boleh beralih. Kita bukannya robot. Kalau kita nak sujud kat sini, tiba-tiba nampak benda tu, sujud jugalah, tak boleh kan. Alihlah sikit, gerak sikit ke tepi. Kalau gerak 2-3 langkah, kan, tak satu langkah ke, tak ada masalah lah kan, untuk nak lari daripada najis tu. Okey. Boleh tak dengan kasut sekali? Boleh, tak ada masalah. Askar yang masuk, kan, sukarelawan yang bantu mangsa banjir, pakai kasut, pakai boot tu, nak buka, kan, tak payah buka, sembahyang itu je. Okey. Jadi hadis tadi, bila Nabi solat, masa solat tu Nabi buka kasut. Bila Nabi buka kasut, cuba kita bayangkan, kita jadi imam, kita jadi makmum, imam tu buka. Okay, kita bayangkanlah, katalah kita dekat zaman tu, sahabat semua nampak benda tu. Sahabat buat apa? Nabi buat, dia pun buat lah. Mereka semua buka kasut. Bila buka kasut ada bunyi tak? Kalau buka kertas ada bunyi, apa tu buka kasut, banyak-banyak kan? Ada tak? Lepas sembahyang apa Nabi tanya? Kenapa kamu semua buka kasut? Kan? Jadi para sahabat mengatakan, kami nampak Rasulullah buka kasut, kami buka lah. Dan Nabi kata apa? Jibril datang memberitahu kepada saya bahawa di tapak kasut tu ada najis, sebab tu saya buka. Kan? So itu menunjukkan Nabi ulang tak? Ulang tak? Kalau sembahyang tu, maknanya katalah sekarang ni, saya tak pasti berapa rakaat dan yang nak solat, katalah sembahyang tu 4 rakaat, dia dah solat 1 rakaat. Okey. Kalau dia tak ulang, menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Katalah dah 1 rakaat dia buka. Yang sah yang 3 ke yang 1? Mana satu sah? Dia dah sembahyang dengan najis tu, mana dengan kasut yang bernajis, 1 rakaat. Kemudian dia buka untuk rakaat kedua, 3, 4. Tak guna dah kasut tersebut yang bernajis tu. Yang sahnya yang 1 ke yang 3? Semua. Okay, kalau kita kata semua sekali, apa dalil dia? Sebab dia lupa, dia tak sedar. Apa dalil dia? Hadis Nabi tu tengah solat. Apa dalil dia? Tak, daripada dalil, daripada hadis, apa dalil dia? Tadi Nabi tu dia cabut selipar masa sedang solat kan? Maknanya tak sah lah. Nabi ulang tak solat? Itu dalil dia. Nabi ulang ke tak? Nabi tak ulang. Okey. Bila Nabi tak ulang, menunjukkan sah solat tu. Tapi kalau katalah Nabi cabut dan Nabi ulang balik, okey, maka menunjukkan tak sah lah yang dia dah solat tu. Okey. Tapi ini dalam keadaan orang beritahu. Tapi dalam keadaan kalau orang tak beritahu, kalau Jibril tak beritahu, Nabi buka tak? Nabi tak tahu kan? Dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, maksudnya dia jahil. Jahlan, bukan jahil jahiliah, dia jahil jahal. Maknanya ada kena beza dua tu. Jahil, orang jahil, kan? Kalau kata nama dia kembali kepada jahiliah, artinya kejahilan yang berbentuk melawan agama. Tapi kalau jahil, kembali dia punya root word dia adalah jahal, iaitu tak ada ilmu. Okey, sini adalah jahlan, bukan jahiliyatan, bukan. Okey. Mantara kal ma'mur jahlan kat atas tu kan, secara jahil, maknanya secara tak ada ilmu. Okay, jadi Nabi tak ada ilmu, Nabi tak ada ilmu tentang perkara gaib. Okey. Sebab tu Jibril datang beritahu ada najis, Nabi pun buka dan teruskan solat. Okey. Baik, itu antara dalil yang saya ingat untuk bahagian ni. Banyak lagi dalil-dalil lain sebenarnya. Baik, teruskan. Ini kerana yang pertama adalah orang yang dia sekarang ni Syekh As-Sa'di rahimahullah menghuraikan orang yang solat, orang yang lupa ni kan. Dia kata yang pertama adalah orang yang meninggalkan perkara yang diperintah, manakala yang kedua adalah orang yang melakukan perkara yang dilarang. Bila dalil menunjukkan begitu dengan cara banyak, dengan secara banyak kan, banyak dalil menunjukkan begitu, maka di situlah ulama kita keluarkan
kaedah. Inilah kaedah dia. Kalau diperintah tak buat secara jahil, lupa, okey, kena ulang tak? Kena ulang. Kalau yang dia langgar tu adalah perkara yang dilarang, dia langgar. Kenapa langgar? Kenapa kamu buat benda ni? Benda ni kan haram. Haram ke Ustaz? Itu soalan dia, haram ke? Oh, tak tahulah, tak tahu. Kenapa tak tahu? Saya tak tahu benda ni. Arak saya tahu lah haram kan, tapi mungkin ada benda-benda lain yang dia tak tahu benda tu haram. Okey. Dia buat. Okey, agaknya lah kot mungkin mengumpat kan. Dia dapat orang semua duk mengumpat. Dia mengumpat ni benda bagus kot kan. So dia pun mengumpat sama. Tak boleh mengumpat ni, haram. Ustaz pun nak mengumpat gitu kan. Habis lah kan. Ustazah pun nak mengumpat. Kata dalil bukan kita, bukan ustaz, bukan ustazah. Dalil kita adalah Quran dan hadis Nabi, maka mengumpat tetap haram. Dia tak tahu. Bila dia dah tahu, dia tak buat dah, kan? Baik. Jadi itu kaedah yang diambil. Teruskan lagi contoh-contoh lain. Orang yang meninggalkan niat puasa, tidak sah puasanya. Pasal apa? Pasal niat puasa adalah sesuatu yang syarat atau niat puasa adalah apa? Rukun kan? Rukun puasa. So dia tinggalkan. Sah tak? Tak sah. Okay, bila tak sah, dia puasa tanpa niat, kena ulang tak? Kena ulang. Itu cara dia, kita nak keluarkan hukum. Kalau orang tanya ustaz, kita tanya ustaz lah. Dia kata, kak, saya niat, saya puasa tapi saya tak niat. Saya tak niat, saya tak tahu kan, tak tahu masuk tiba siang tu orang tengok nak pergi apa, saya nak pergi breakfast, semua kedai tutup. Kenapa ni? Pasal semalam tadi saya sibuk sangat kan, ada satu assignment projek saya kena habiskan kan. Pagi esok nak pergi buka puasa, nak pergi apa, sarapan, tengok kedai tutup. Kenapa ni? Kan cari kedai, pergi dapatlah kedai mamak buka kan. Pergi kedai mamak nak makan. Mamak tu dia tanya, tak puasa ke? Puasa apa? Ni masa Ramadan dah masuk dah kan. Dah masuk dah. Okey. Sekarang ni dia tak makan lah. Okey. Kalau itu tak apa, tak jadi makan lah. Takkan nak makan juga orang kata Ramadan kan. Okey. Tapi dia niat tak malam tadi? Dia tak niat. Okey. Kadang-kadang kita mungkin takkan dia tak tahu Ramadan. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang mungkin bila dia kerja dia banyak sangat, dia tak buka dah apa? Radio tak buka, TV tak buka. Kan bini nak cakap pun nanti esok cakap dengan saya, malam ni tak boleh kan, kerja dia kena buat, kena habiskan. Betul tak? Mungkin keadaan begitulah kan. Jadi esok baru dia tahu. Dia niat tak malam tadi puasa? Tak niat. Sah tak puasa dia? Tak sah. Okey. Bila tak sah maksudnya apa? Ataupun kenapa tak sah? Kerana dia telah meninggalkan perkara yang diperintah, ataupun bahasa lainnya rukun dalam puasa, iaitu niat. Okey. Bila dia tinggalkan niat, tak sah. Apa dia kena buat? Kena ganti nanti. Okey. Itu soalan yang kedua. Soalan yang kedua biasa akan keluar gitu. Okey ustaz, kalau tak sah, alang-alang lah tak sah, baik balik saya makan lah. Jawapan dia apa? Di sini ada khilaf. Kalau makan di luar tak boleh kan, tapi kalau makan di dalam tu ada perbincangan ulama. Ada yang mengatakan tak boleh, menghormati Ramadan, ataupun ada yang mengatakan kalau kat luar tak boleh, kalau kat dalam dah memang dia tak puasa pun, makanlah. Okay? Sama dengan orang musafir kan. Orang musafir boleh tak? Dia musafir, dia datang dari Kedah, datang dari sini, dia musafir. Dia pergilah Ali Maju, dia pun buat apa? Ali Maju ataupun apa restoran lain, tak kisahlah kan. Dia pergi buat apa? Dia pun nak makan tengah hari. Kalau polis datang tanya, kenapa ni? Saya musafir kan. Tapi silap pula dia punya IC KL. Kan? Letih kata, kena tunjuk pula lah alamat lain. Okey. Okey. Baik. Orang yang melaksanakan perkara yang membatalkan puasa secara lupa atau jahil, sah tak puasa dia? Dia melaksanakan perkara yang dilarang ataupun membatalkan puasa, bukan rukun puasa, bukan syarat puasa yang membatalkan. Sah tak puasa dia? Maknanya yang membatalkan puasa adalah makan, yang membatalkan puasa adalah minum. Okey, sekarang ni buat apa? Dia makan kan. Dia ajak kawan dia, "Mat, makan." Kawan dia pun tak wasan dengan dia buat assignment juga kan. Student-student kau makan puasa ni. Puasa lah ni last ni kan. Ni macam mana nak buat ni? Saya kata aku dengar dulu masa belajar, kalau makan secara lupa tak apa, tapi kalau makan dah ingat tak boleh. So kawan tu kira balik, tadi aku dah makan lebih kurang 10 suap, yang tu kira boleh kan, takkan satu suap tak boleh kan. Dia pun makan juga kan, dari ijtihad dia. Tak, yang tu dah batal. Pasal apa? Pasal dia makan yang last tu dalam keadaan dia tahu
10 yang dia makan tadi, 9 yang dia makan tadi dalam keadaan lupa. Okey. Jadi kalau lupa, jahil, tak ada masalah. Berdasarkan hadis yang kita dah bacakan tadi pun. Kemudian contoh yang kedua, orang yang meninggalkan sesuatu daripada kewajipan haji secara jahil atau lupa, maka dia dikenakan dam. Tapi ini satu perbincangan yang luas sikit. Haji ada rukun, ada wajib. Kalau rukun haji tinggalkan, sah tak haji tu? Tak sah. Rukun haji yang paling utama adalah wukuf di Arafah. Kan dia wukuf di Arafah dia tak pergi. Siang tak pergi, malam tu pun dia tak pergi. Kenapa malam pula? Kerana kalau siapa yang tak sempat wukuf Arafah pada waktu siang, dia boleh wukuf pada waktu malam. Okay, berdasarkan satu hadis yang seorang lelaki sahabat ni, dia kata, wahai Rasulullah, saya lost, kan, sesat, saya tak tahu mana Arafah ni. Jadi saya duduklah sekejap sini, kan, mana-mana bukit tu nampak kan, agaknya duduk sekejap. So Nabi kata apa? Sesiapa yang berwukuf di Arafah di waktu siang atau lailan, ataupun pada waktu malam, kan, walaupun sekejap, dia dapat haji. Okay? Maksudnya kalau tempat yang kau pergi tu adalah Arafah sekejap, tapi tak pasti pergi tempat lain pula, tapi lebih kurang kawasan ni lah. Contohnya dia datang dekat mana ni, Taman Tun, kita sebut Taman Tun ni ada banyak jalan kan. So dia tak tahu mana satu jalan yang dia kena pergi tu, kan. Semua lorong-lorong tu katalah dah rosak ke, contoh lah kan, tak nampak dah lusuh. Dia tak tahu mana satu, dia pun pergi sekejap, dia letaklah barang dia, letak situ. Jadi kalau salah satunya adalah tempat yang ditujukan, kenalah, kan, walaupun dia letak semua sekali, dia letak mungkin brosur ke apa ke. Jadi begitu jugalah dengan haji kat sana. Kalau tempat tu dia dah lebih kurang, tempat yang dia nak pergi tu 1 ekar ni lah lebih kurang, kan. Tapi dia tak tahu mana satu Arafah ni. So dia pun ijtihad lah, maknanya setiap satu kawasan dia duduk sini sekejap, duduk sini sekejap, duduk sini sekejap, duduk sini sekejap, duduk sini sekejap. Maknanya 1 ekar tu dia cover. Satu malam tu dia duduk kat situ, maknanya sikit. Sah tak haji dia? Sah, kerana salah satunya adalah Arafah. Faham waktu malam boleh. So berdasarkan hadis tu, siapa yang tak sempat waktu siang wukuf di Arafah, dia boleh berwukuf pada waktu malam tu. Dan berdasarkan hadis tu juga, saya saja nak luaskan sikit. Para ulama mengatakan setiap hari dalam Islam, malamnya adalah yang sebelum. Setiap siang dalam Islam, malamnya adalah yang sebelum. Faham tak? Ni hari apa ni? Hari Ahad. Malam Ahad bila? Yang malam tadi ke malam akan datang? Malam tadi adalah malam Ahad. Yang malam akan datang ni malam apa? Malam apa? Malam Isnin dalam Islam. Starting dia bila? Maghrib ke 12? Malam, tengah hari, tengah malam. Maghrib, bukan tengah malam. Okey. Kecuali, kan, kaedah yang ulama kita keluarkan, kecuali Arafah. Okey, Arafah tu dia punya dari sudut hukum lah, dari sudut kiraan sama. Bila hari ini adalah hari Arafah, malam tadi adalah malam Arafah. Tapi dari sudut hukum, malam Muzdalifah tu juga hukum dia adalah hukum Arafah. Bagi orang yang tak sempat apa? Yang tak sempat wukuf pada siangnya. Tak apalah, ni saya sebutkan saja nak tunjukkan macam mana detailnya ulama kita bila dia nak kirakan sesuatu hukum tu. Okey. Balik semula kat sini, orang yang meninggalkan sesuatu daripada kewajipan haji secara jahil atau lupa, maka dia dikenakan dam. Itu rukun. Itu rukun ya. Rukun dia tinggalkan Arafah, siang dia tak pergi, yang malam tu pun dia tak pergi juga. Tapi lepas tu Muzdalifah dia pergi, Mina dia pergi. Sah tak? Dia buatlah apa segala, tawaf ifadah, tawaf wida, semua dia buat, sa'i haji semua dia buat. Tapi rukun yang pertama al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, dia tak buat. Sah tak puasa dia? Ya, sah tak haji dia? Tak sah, dia kena ulang balik tahun depan. Tapi kalau Arafah dia pergi wukuf siang, Muzdalifah dia duduk sebentar. Di Mina nanti kan berlontar jamrah, 3 jamrah ni, Jamratul Ula, Jamrah Usta, Jamrah Aqabah kan. Okay, dia yang lontar dia tak lontar. Okey, rukun ada, wajib dia tak buat. So dia kena buat apa? Dia kena bayar dam. Okey, satu lagi, dia tidak tidur dekat Mina. Dia tidur kat Mekah. Kan? Mekah 5 star kan, contohnya kan, ataupun kan lebih daripada 5 star lagi kan. Okey, tidur kat Mina, tidur kat Mekah lah. Kat sini dia kena bayar dam. Okey. Baik.
Walaupun satu perbuatan yang tak sepatutnya lah kan, dia kena berada di sana. Kalau sengaja tu dia mungkin ada dosa kat situ lah. Baik, orang yang menutup, ni tentang haji juga. Orang yang tutup kepala dia, lelaki lah, sedangkan dia muhrim. Muhrim ni bukan orang yang tak boleh kahwin. Muhrim ni yang pakai ihram, yang berniat ihram, pakai ihram. Okey. Kalau yang tak boleh kahwin tu namanya mahram. Orang yang menutup kepalanya sedang dia muhrim. Orang muhrim lelaki tak boleh tutup kepala. Okay, jadi katalah dia pergi, dia dekat mana? Dekat Arafah tu dah ihram dah semua. Tiba-tiba bila panas terik, dia pun ambil apa? Dia tak guna payung, dia guna kain ihram dia tutup. Kan? Orang semua guna payung, kata payung ni leceh, tutup terus. Okey. Secara dia kata apa? Menutup kepalanya sedang dia muhrim, atau pakai pakaian berjahit, atau mengenakan minyak wangi, atau memotong kukunya, atau mencukur rambutnya. Ini semua adalah larangan-larangan semasa berihram, membuat haji ataupun membuat umrah. Dalam keadaan jahil atau lupa, maka tiada hukuman terhadapnya. Nampak tak? Kalau dia jahil, dia tak tahu. Macam tadilah orang pakai payung buat apa? Tutup dengan ni lah. Dia happy dengan benda tu. Tiba-tiba Syekh dia nampak, buka kepala ni, tak boleh tutup kepala. Kenapa? Kalau pakai macam ni, kena dam, kena ihram, kena dam, kena bayar apa? Ganti rugi lah, kena dam kan. Dia kata iya ke? Bukan sama macam payung ke? Payung pun tutup. Kan dia guna logik lah. Payung tutup daripada apa? Panas terik matahari. Ini pun tutup terik matahari juga kan. Sama aja. Dia kata tak, yang itu lain. Yang itu adalah yang tidak mulasiq. Maksudnya tidak apa? Tidak terus kena. Yang ni terus kena. Yang terus kena yang tak boleh. Okey. So dia tak tahu benda tu, maka macam tu saya kena bayar dam ke Syekh? Syekh itu akan jawab, tak kena kerana kamu tak tahu. Tapi lepas ni kalau buat dalam keadaan kamu tahu, sengaja, tahu dan sengaja. Bukan tahu dan lupa. Kalau dalam keadaan kamu tahu, okey, dan kamu sengaja, tak boleh, kena bayar dam. So dia pun pergi, esok dia buat lagi. Bila Syekh dia kata tak boleh ni, dia kata apa? Tahu tak? Tak boleh. Tahu, tapi kenapa tutup juga? Dia terlupa. Kena tak? Tak kena juga. Tapi lusa tu dia kata dah 2 hari tak kena kan. Hari ni mesti tak kena punya. Pakai sengaja. Kan? Dia tutup secara sengaja. Syekh dia tanya lagi kenapa? Kata dah 2 hari tak kena. Hari ni tak kena lah. Tak, sengaja kau kena kan. So hukum tu begitu. Bukan kerana dah buat banyak kali maka tak apalah buat kali yang ke-10. Tak, bukan itu. Buat yang sebelum ni jahil tak kena. Buat kali yang 10 dalam keadaan mengetahui, dalam keadaan tak lupa, hukuman kena. Okey. Tidak dinafikan, akhirnya tidak dinafikan terdapat khilaf dhaif dalam setengah permasalahan tadi. Maksudnya huraian yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah adalah huraian yang ada khilaf ulama. Okay, tapi dia telah memilih yang kuat. Sebab tu dia sebut ada khilaf dhaif. Mana khilaf yang pada saya, pada pandangan apa yang saya belajar, khilaf tu tak kuat. Yang begitulah kita kan, kalau dalam masalah fiqh apa semua, memang dalam banyak masalah dia akan jadi ada khilaf. Jadi kalau kita nak mengeluarkan hukum, kita bagi macam itulah. Kan mengikut pandangan yang paling rajih, mengikut kajian saya ataupun mengikut apa yang saya belajar, begini. Kata Ustaz, tapi yang tu itu kalau tanya dia jawab begitu, silakan. Tapi kalau tanya saya takkan jawab macam itu. Saya akan mengambil pandangan yang saya belajar. Itulah fiqh, benda biasa. Benda biasa. Okay, dan kita kena didik diri kita bahawa itu benda biasa. Jangan kalau dalam masalah fiqh, bila kita kata ini pandangan yang kuat, tak ada kunut contohlah kan, dalam solat subuh tak ada kunut. Okey. Tiba-tiba orang tu datang, seorang lagi mengatakan ada kunut. Kita tahu dah dia punya hujah tak kuat. Tapi bila dia jadi imam, ikut je lah. Dia jadi imam, ikut lah. Ikut maksud apa Ustaz? Ikutlah. Maksud ikut-ikutlah. Maksudnya dia doa, dia angkat tangan, kita angkat tangan. Kita tak doa tak apalah, tapi kita angkat tangan. Bagi yang kita yang mengatakan doa kunut untuk subuh tu tak ada. Okay? Dan antara dalil yang digunakan ialah para sahabat. Di zaman para sahabat, ada seorang imam ni dia mabuk. Imam mabuk kan, dahsyat kan? Dia adalah governor ataupun menteri besar lah. Okay? Dan biasanya menteri besar tu dia jadi imam. Okay? Wali dia panggil, wali. Bukan wali panjang sikit Kalau wali tu untuk kahwin nikah tu kan, dia wali maknanya yang menjaga urusan orang Islam. Dia solat, saya tak ingat nama dia, nanti saya carilah. Dia solat dalam keadaan dia mabuk. Bila dia solat subuh, dia solat 4 rakaat. 4. Sahabat-sahabat kat belakang ikutlah 4 rakaat juga. Ikut juga 4 rakaat.
Bahkan ada satu setengah riwayat, bila dia bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pusing belakang. Nak tambah lagi ke? Nampak? Azidukum, nak tambah lagi tak? Apa sahabat kata? Kami memang dah tambah. Sejak hang mai sini, kami dah memang duk tambah sentiasa. Faham tak? Tak payah tambah lah maksudnya. Sejak kamu datang kat sini, memang kita duk tambah selalu dah sembahyang subuh ni. Nampak? So apa dia? Betul tak benda tu? Dari sudut, maknanya 2 rakaat subuh dijadikan 4 rakaat. Betul ke tak betul? Memang tak ada orang kata betul pun, kan? Tapi disebabkan dia adalah pemerintah, okey, dan ada khilaf dalam masalah ni. Kalau imam tersilap, dia bukan masalah pemerintah, dia buat salah, kita ikut tak? Kita ikut pemerintah pada masalah, pada sekiranya betul. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Tetapi dalam masalah solat, kalau imam tersilap, kita kena buat apa? Okey. Macam mana kita kena buat? Ada 2 cara. Cara pertama ialah kita namanya mufaraqah, kan? Ada juga yang tu. Ataupun cara kedua, kita ikut dia sampai habis. Dia tanggung. Selesai. Dia tanggung. Waktu yang best tu, kalau kita tanggung letih lah kan. Dia tanggung. Sebab tu nak jadi imam, kena orang yang apa syarat dia? Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Menjadi imam orang yang paling banyak membaca Al-Quran, ataupun yang paling menghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, dia baca kan. Okay? Jadi bila dia baca, kenapa jadi gitu? Kerana pahala dia banyak, insya-Allah. Sebila pahala dia banyak, kan, kesilapan makmum dia tanggung. Itu imam tu. Dia bukan imam tu jadi prestige, aku jadi imam ni, kan. Bila masuk orang semua, tengok imam, imam, kan. Dia bukan itu, kan. Dia imam ni, dia tanggungjawab. Bila tanggungjawab, dia kena bagi masa yang sesuai. Tapi kalau dia bagi masa tak sesuai, kawan belakang Maliki yaumiddin, dia dah Allahu Akbar, kalut kawan ni, kan. Macam mana aku nak habiskan ni? Dia tanggung. Imam tu tanggung. Imam tu tanggung lah. Sah, sembahyang belakang sah, imam tu yang tanggung. Kesilapan tu imam tu tanggung. So nak tanggung macam mana? Nak tanggung dengan pahala yang banyak dia bawa ni. Boleh dia nak tanggung, tapi kalau pahala dia pun tak apa nak ada, dia tanggung, letih lah. Okay? Jadi begitulah lebih kurang apa saya sebut tadi, masalah khilaf, kan. Masalah live streaming. Apa dia? Live streaming. Okey, canggih. Okey, apa saya hilang dah, dia dapat dah canggih ni, dia hilang sikit, kan. Apa saya sebut tadi? Jadi dalam masalah solat, kan, itu pun ada khilaf juga, kan. Kita nak buat macam mana? Okey, dengan itu cara kita adalah dengan memberi pandangan yang terbaik dan memberi nasihat bahawa dalam urusan-urusan tertentu ataupun dalam urusan yang ada khilaf, kita tak boleh terlalu menekankan ambil yang ni, kalau tak ambil sesat. Tak boleh gitu, kan. Ambil yang ni, ini pada saya ini adalah pandangan yang kuat. Tapi ustaz ada pandangan lain, silakan. Kalau tanya saya, ini jawapan saya. Tapi kalau tak ambil, you ambil pandangan tu, kamu ambil pandangan tu, artinya kamu telah sesat, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Masuklah, pilihlah mana-mana firqah ataupun pecahan yang akan masuk ke dalam neraka tu. Tak boleh gitu. Ini masalah fiqh lain. Okey. Baik. Soalan dia apa? Macam mana nak bezakan calculation biasa dalam faraid dengan sesuatu yang memerlukan rule taksib? Macam mana soalan ni datang, kita tak sampai lagi sini ni. Tak sampai lagi. Agaknya soalan ni adalah untuk yang selepas ni, yang tidak ada faraid, kan. Tapi tak apalah, kita layanlah pasal dia ada ni, soalan ni mahal ni, live streaming punya soalan, kan. Calculation, kiraan biasa dalam faraid dengan sesuatu yang memerlukan rule taksib, dia sebenarnya benda ni senang sangat. Kalau nak kira, kan, kalau nak kira faraid ni, siapa yang tahu ilmu hisab ataupun matematik, campur, tolak, bahagi, dia mahir campur, tolak, bahagi. Formula-formula tu tak tepi, tak payah, tak apa, kan. Campur, tolak, bahagi, kalilah. Tapi bagi yang kali kan dia lebih kurang sama, kan. 4 bagi 2, 2 kali 2, 4 juga, kan. Okey. Campur, tolak, bahagi, kali. Siapa yang mahir benda ni, dia belajar ilmu faraid, kan. Rule taksib ni pada dia adalah yang cukup simple, senang sangat. Contohnya saya sendirilah, kan. Masa pergi dulu, cerita sikit lah, kan. Masa saya pergi, matematik yang ada pada saya adalah matematik tahun 1. Bukan tahun 1, tingkatan 1. Masa pergi keluar negara dulu. So bila sampai kepada matematik, sampai kepada ilmu faraid, saya boleh skor.
Di samping Ustaz Fadil Kamarudin kan, dia duk berlumba tapi biasa dia kalah lah kan. Tak apa, saja gurau. Jadi kat situ saya nampak seorang ni kan, dia seorang kawan ni lah kan, dia tak tahu campur tolak pun dia blank, apatah lagi bagi dengan kali. Campur tolak pun dia apa orang kata, menggagau lagi kan. Bagi dengan kali lagi dia tak boleh jalan. Jadi nak ustaz yang ajar faraid itu dia bagi kau buat macam ni. Sekiranya seorang tu mati meninggalkan seorang tu mati meninggalkan seorang isteri, mak bapak. Okey, 5 orang anak. Seorang pakcik belah bapak, 2 orang pakcik belah mak. Okey, nenek belah ibu, belah mak juga. Okey, kemudian seorang hamba yang dibebaskan. Siapa yang dapat, siapa tak dapat? Okey, anak tu pula ada 2 lelaki, 3 perempuan. Okay. So kita akan letak semua. Okey, ni dapat berapa, letak semua. Okey, kemudian dia ada al-hujub atau kalau tak silap, iaitu dia panggil apa? Dihijabkan ataupun apa? Yang dilarang. Disebabkan anak ada, maka pakcik tak dapat. Contohnya kan? Okey, anak ada, pakcik tak dapat. Gitu. Lebih kurang. Okey, mahjub letak. Okey, disebabkan anak ada, ini hamba yang dibebaskan dapat tak? Tak dapat pasal anak ada. Kuat, anak ni kuat. Okey, bila dah bagi-bagi semua dah dapat bahagian, ada lebih. Lebih tu apa? Lebih tu kembali kepada ahlut ta'sib. Ashabut ta'sib. Ashabut ta'sib ni adalah yang mengambil sekiranya ada lebih. Itu satu maksud ta'sib. Maksud ta'sib yang kedua ialah bukan ta'assub ta'sib kan. Ta'assub lain. Maksud yang kedua kalau tak silap saya juga ialah yang satu lagi tu maknanya lelaki dengan perempuan. Kadang-kadang adik-beradik lelaki perempuan. Okey, dia dikira sebagai ta'sib pada pembahagian 2-1. Okey, tak apalah, itu adalah detail dan nak jawab detail memang tak sesuai kat sini. Tapi kalau sesiapa yang rasa nak belajar kan, dia kena mahir 4 benda ni. Apa? Campur, tolak, bagi, kali. Ini je dia kena mahir. Kan dia akan masuk, dia akan menjadi seorang yang pakar dalam bidang faraid kan. Okay. Okey, baik. Kaedah yang ke-28, yaqumul badalu maqamal mubdal idza ta'azzara al-asl. Pengganti mewakili perkara yang diganti jika tidak wujud yang asal. Okay, saya akan huraikan kat sini. Okay, bahkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menguraikan dengan dalil yang dibawa di sini. Pengganti, maksudnya kalau ada satu benda yang asal, dibawakan contoh di sini air. Nak wudu, apa asalnya? Air. Kalau tak ada, apa penggantinya? Penggantinya adalah apa dia? Tayamum. Tayamum guna apa? Khilaf di kalangan ulama. Okey, mazhab Syafi'i dan saya rasa mazhab Syafi'i dan mungkin mazhab Maliki kalau tak silap mengatakan tayamum kena dengan tanah dan yang sama dengannya. Maksudnya tanah, apa dia panggil ni? Debu lagi apa? Pasir kan? Benda yang itulah yang boleh jadi tayamum. Mazhab lain mengatakan apa sahaja yang berada di atas muka bumi. Okey. Ni ada kat atas muka bumi ke dalam muka bumi? Ni. Atas kan? Tayamum boleh. Mana kita boleh pegang benda tu dan tayamum. Bukan, ini adalah sa'id dan tayyibah. Sa'id iaitu yang berada di atas muka bumi. Okey. Jadi dia orang tak kisah apa sahaja. Ni, yang ni atas muka bumi. Ada debu kita tak ada masalah. Yang pentingnya ada debu ke tak ada, itu mazhab lain. Kita hormat, tak ada masalah. Okey. Jadi kat sini tak apalah, itu saya saja letakkan detail tu supaya kita open sikit kan. Nak tayamum, kalau ada nampak orang tayamum diketuk apa? Dia ketuk kursi depan dia. Masa dalam kapal terbang. Kita punyalah bawa apa? Debu-debu kan. Dia tak ada, dia ketuk je dengan tengok yang depan tu bukannya kain yang berdebu tak. Yang depan tu adalah ni macam ni. Kan, PVC yang tak ada debu pun. Dia tepuk situ, dia pun tayamum. Dia tayamum pula sampai depan ni ya. Kalau kat Malaysia tayamum ikut mazhab Syafi'i sampai siku. Kan? Nampak lain dah lah tepuk kat situ, lepas tu kat depan ni je. Kita dah kalut dah bawa apa? Dah pecah-pecahkan lah apa benda kan. Kalau kita bawa debu ke apa ataupun tanah, pecahkan tanah tu. Lepas tu tepuk kan. Lepas tu sampai sini pula kan. Sampai ke sini. Contohlah kan kalau ikut mazhab Syafi'i. So macam mana? Itu adalah detail supaya kita untuk apa? Luaskan minda kita, jangan kata sesat dia ni, tak.
kan. Dia pula tengok kita sampai ke siku ni ambil wuduk ke ambil tayamum kan. Sesat lagi. Sama-sama sesat kan. Jangan macam tu. Okey. Dalil yang diletakkan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Okey. Dan kamu tidak berjumpa air, apa kamu kena buat? Tayammumlah sa'idan tayyiba. Sa'idan adalah yang berada di atas permukaan, tayyiban yang bersih. Atas permukaan apa? Permukaan bumi. Ini datang khilaf kat sini. Khilaf di kalangan ulama kita, khusus dalam 4 mazhab dan lainnya lah. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sapulah muka kamu dan tangan kamu. Okey, tak apa. Khilaf tu kita tak masuk. Kita tengok sekarang ni air diganti dengan tayammum. Maka Allah mewakilkan, menjadikan tayammum itu sebagai wakil pengganti seperti pembersihan dengan air. Mewakilkan tayammum menjadi seperti apa? Pembersihan dengan air semasa tidak wujud air sebagai alat pembersihan. Okey. Tayammum mewakili air dalam semua bentuk pembersihan tanpa sebarang pengecualian menurut pandangan yang sahih. Faham tak? Sekarang ni kalau kita guna air untuk apa? Untuk apa? Pembersihan dalam agama lah. Bukan basuh pinggan, bukan itu. Pembersihan dalam agama. Kalau kita guna air untuk apa? Untuk mandi, wajib mandi junub. Lagi untuk apa? Untuk wuduk lah kan. Okey. So adakah tayammum boleh untuk dua-dua ataupun untuk wuduk sahaja? Jawapan dia dua-dua. Okey, jawapan dia dua-dua menurut pandangan yang sahih. Okey. Contoh lain. Kalau dalam masa zaman sahabat dulu, Ammar bin Yasir kan, bila kena mandi junub, dia tak jumpa air, dia buat apa? Dia dia berguling-guling atas apa? Atas pasir. Pasal apa? Kalau mandi tu kena sampai semua badan, maka begitu juga debu tu kena sampai semua badan. Okey. Tapi itu kesilapan lah. Okey. So tayammum juga. Tayammum sama juga, muka dengan tangan sahaja, tetapi mewakili apa? Mandi wajib. Contoh lain, jika digantikan binatang korban atau binatang hadi atau wakaf. Kenapa saya sebut korban dengan hadi? Kerana disebut udhiyah dengan al-hadi. Udhiyah ialah binatang korban yang kita sembelih di negara kita. Kalau hadi, binatang korban yang kita hantar ke Mekah ataupun ke Mekah lah, ke untuk disembelih di Mekah. Okey. Tapi kalau bahasa kita korban juga. Sebab tu saya saja letakkan binatang hadi, binatang korban. Binatang korban kita boleh buat di mana-mana. Binatang haji adalah yang dihantarkan ke satu tempat, khususnya di Mekah. Atau wakaf, digantikan dengan selainnya, maka perkara yang digantikan itu mewakili perkara yang asal. Faham tak? Sekarang ni dia dah beli seekor kambing kan, dia dah nak sembelih dah kan. Kambing tu kena curi ke, so digantikan. Sah tak? Boleh tak digantikan? Dia maknanya dia satu keluarga, dia kena sembelih seekor kambing kan. Okey. So dia nak sembelih seekor kambing, tambat kat situ, tengok bagi tak ada kan, sama dia kena curi ataupun kambing tu lari tak tahu ke mana. Okey, dia gantikan dengan yang lain. Okey tak? Boleh tak? Boleh. Satu lagi, kambing tu dia ataupun contoh lain kat sini, wakaf. Dia wakafkan rumah. Rumah tu dah tak sesuai dah untuk duduk apa semua kan, orang pun dah pindah dah, dia dah jadi ghost town kan. Orang tak duduk dah kat kawasan tu, orang pindah tempat lain, satu penempatan lain. Tinggallah rumah, beberapa rumah kat situ, tapi salah satunya diwakafkan. So boleh tak dijual kan, untuk digantikan di sana? Boleh tak boleh? Boleh lah, kalau kita dah belajar dah kaedah dia boleh kan. Okay? Tapi kalau kaedah kita tak belajar, mungkin kita akan kata tak boleh, dah wakaf. Bila wakaf dia akan kekal wakaf sampai hari kiamat. Memang betul. Tapi kalau manfaat dia dah tak ada kat situ, jadi bila penjaga wakaf tu mengatakan kalau kita kekalkan, manfaat dia tak ada. Sedangkan wakaf tu tujuannya adalah untuk nak sampaikan manfaat selama sepanjang masa yang mungkin yang ada kan. Okay? Jadi jual yang tu, kita beli tempat lain. Okey, boleh ke tak boleh? Boleh. Dia tak ada masalah yang tu. Tapi kalau jual, lepas tu bedak-bedak lah duit ni kan. Tu tak boleh lah. Ya, kadang orang tanya kan, ustaz, benda tu tak boleh. Jadi kita jual benda tu dan bagilah balik semua jadi apa? Jadi harta faraid balik. Boleh tak? Harta wakaf tok dia kan, bila dah sampai satu zaman dah tak boleh buat apa dah. Ya, kita jual. Lepas tu nak beli tempat lain pun tak boleh. Kita buat apa? Bagilah kat harta pusaka balik. Dah dia tak ada main tukar gitu. Dah jadi wakaf lah.
Okey, so nak kena buat apa? Ustaz, tak boleh Ustaz. Dia ada orang tanyalah soalan ni. Kalau nak beli rumah ni, kita jual kat sini, nak beli rumah kat tempat lain tak sampai harga tu. So buatlah yang dekat dengan tu. Maksudnya kalau tak boleh beli satu rumah, beli setengah rumah. Setengah rumah lagi tu di top up daripada duit lain. Joint venture lah dengan yayasan lain ke apa ke. Okey, beli setengah rumah, yang setengah ni daripada duit wakaf ni. Pasal apa? Pasal ni dah tak boleh guna dah kat sana. Okey. Bertukar. Dulu masjid, sekarang jadi rumah anak yatim. Kalau itu dia perlu dilihat kepada ataupun dilihat oleh penjaga wakaf tu lah, kan? Dia nak masjid juga, sedangkan tempat ni memang masjid kerajaan tak bagi buat. Kan kat Malaysia kan boleh tak kita buat masjid suka-suka kita je? Kena roboh nanti, kan? Masjid kena roboh pasal dia kena lesen. Betul tak? Okay? Tapi kalau dekat Thailand ke kat mana kan nak buat masjid, buatlah, tak ada masalah, kan? Kat Pakistan ke apa, saya rasa nak buat masjid tak ada hal. Kita nak buat masjid kena ada lesen. Tak dapat lesen, dah cukup dah. Dia kata kota untuk masjid dekat tempat ni dah cukup. Habis nak kat mana? So letaklah pada tempat-tempat yang munasabah, yang dilihat oleh nuzar ni ataupun nazir kan, bahasa kita nazir kan, yang menjaga wakaf tersebut. Okey. Maka perkara yang diganti itu mewakili perkara yang asal, insya-Allah. Kaedah yang seterusnya. Kaedah ni rasanya lah, mungkinlah kot. Okey kot, tak apa. Kaedah ni senang je, insya-Allah. Kaedah ke-29. Yajibu taqidul lafzi bimulhaqatihi min wasfin aw syartin aw istithna'in aw ghairiha. Diwajibkan mengaitkan lafaz dengan lampirannya daripada sifat, syarat, pengecualian atau sebagainya. Lampiran ni saya tak tahu nak cari terjemah apa, tapi kalau mulhaq dalam bahasa Arab, terjemah harfiah dia ialah lampiran. Maksudnya kita nak cakap sesuatu mesti ada dengan benda yang dikaitkan. Itu pun sebut sekali juga kalau perlu sebut. Okey? Tak apa. Baca nanti bila kita baca ni kita akan lebih faham lagi, insya-Allah. Diwajibkan mengaitkan lafaz dengan mulhaqat, maknanya dengan benda yang berkaitan dengannya, okey, iaitu apa? Sifat, syarat. Sifat tahu tak sifat? Besar, kecil, kan? Okey, luas, okey. Syarat apa? Syarat macam mana? Yang guna ni adalah orang Islam. Itu syarat lah. Okey. Pengecualian, kecuali orang sekian-sekian tak boleh guna. Okey. Kecuali orang Islam tapi dia katalah dia dia buat apa? Dia apa? Pemberontak contohnya. Dia orang Islam pemberontak, tak boleh guna tempat ni. Okey. Atau sebagainya, ataupun apa sahaja yang dikaitkan dengan sesuatu lafaz itu. Okey. Dasar ini diketahui daripada bahasa Arab dan lain-lain. Maknanya dalam bahasa Arab pun ada benda ni, dalam bahasa lain pun digunakan juga. Okey, begitu juga daripada kebiasaan sesama manusia. Kebiasaan sesama manusia, kita akan sebutkan syarat-syarat, lafaz apa semua kan, apabila kita berurusan, berinteraksi dengan orang. Ini kerana jika tidak diambil kira apa yang dikaitkan dengan kalam, dengan ucapan, pasti rosaklah segala perbincangan dan berubahlah segala hukum. Okey, lafaz yang disebut perlu dikaitkan dengan lampirannya, walaupun lampiran tu mungkin tak disebut. Okey. Contohnya, saya nak agaknya lah kan kita letak, saya nak guna kereta, nak pinjam kereta. Kan? Okay, kita pun bagi pinjam kereta ataupun sewa rumah. Kita pun bagi sewa rumah. Boleh tak kita sewa rumah, kita pecahkan rumah tu, kita buat ikut cara kita. Asalnya ada 4 bilik, tak nak 1 bilik je. Kan? Buat 1 bilik besar, tandas dia banyak pula. Contohlah kan, kawan tu kata, ni apa hal ni? Kan? Dah sewa. Jadi saya berhak lah nak, kan? Saya berhak nak buat apa kat sini? Tak. Dia termasuk kat sini. Lafaz sewa apa perbincangan tu adalah berkaitan dengan mulhaqat. Maknanya yang berkaitan dengan sewa. So bila kita faham sewa tu adalah penggunaan, kita guna je. Bukan kita pergi rumah, suai rumah dia. Daripada 1-2 tingkat, banyak sangat ni, jadikan setingkat. Kita sewa, katalah sewa setahun ke 2 tahun, ataupun sewa 5 tahun, ubah. Boleh? Mana boleh macam tu, kan? Ya? Jadi itu difahami. So kita kena kaitkan dengan sifat, syarat dan sebagainya.
ini diguna pakai dalam kalam Allah, okey, kalam Rasulullah dan kalam semua orang yang boleh berbicara. Kalam ni kalau tak silap saya dah jadi bahasa Melayu dah, sebab saya letak kalamnya. Tapi maksud kalam tu ialah percakapan Allah, percakapan Rasulullah, percakapan orang yang bercakap, kan? Kita guna pakai kaedah ni. Maka sebagaimana kita mengambil kira perkaitan-perkaitan ini dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Kitab dan As-Sunnah, begitu jugalah kita mengambil kira dalam percakapan manusia, dan kita menghukum ke atas mereka mengikut apa yang mereka ucap daripada itlaq atau taqyid. Okey, itlaq ni dia sebut satu benda, dia tidak kaitkan. Contohnya nak guna, dia tak kata guna untuk sekian-sekian, tak boleh guna untuk ini, kan? Jadi kita ambil kira benda tu, kan? Dan kalau ada taqyid pun kita taqyid, dia kaitkan, guna untuk pergi bantuan banjir. Dia sebelum banjir, bantuan banjir tu dia pergi honeymoon, bukan honeymoon lah, dia pergi apa? Shopping dulu, shopping dia punya. Boleh tak? Tak boleh, tak kena. Okey. Baik. Saya rasa sini ada contoh sikit. Dasar ini merangkumi pelbagai hukum yang tidak terbilang dan terkira daripada lafaz-lafaz dua pihak yang berakad. Sifat akad-akad itu. Akad ni adalah apa dia panggil? Apa maksud akad, kan? Akad ni bukan akad nikah je, kan? Jual beli tu dia pun ada akad dia, kan? Okey, kalau sewa ada akad dia. Okey. Jadi lafaz dua pihak yang membuat sesuatu akad perjanjian ataupun satu transaction ni, sifat-sifat dalam akad tersebut, syarat orang yang mewakafkan dan mewasiatkan. Kalau dia kata dia nak wasiat dengan syarat sekian-sekian. Okey, anak ni saya ni akan dapat harta saya selepas dia habis servis untuk government 2 tahun. Apa servis apa ni? Servis apa? Yang cuci longkang apa? Servis apa? Tahu tak? Saya tak ingat, tapi adalah servis apa, khidmat masyarakat juga, kan? Khidmat masyarakat iaitu cuci longkang dekat Taman Tun ni bagi habis. Okey. Kena macam-macam lah dia suruh buat. Okey, bersihkan masjid, bersihkan tu semua. Dah habis 2 tahun buat kerja ni baru dia dapat harta jutawan tu. Contohlah, kan, kalau dia bagi syaratkan tu, nasiblah anak tu macam tu. Dia kenalah kerja 2 tahun. Nak dapat tu, kalau tak dapat lah. Okey. Tapi tak ramai kot orang Melayu ataupun orang Malaysia yang buat. Biasanya yang buat ni orang putih kot. Kita pernah dengar lah dia buat macam tu, kan. Dia nak train budak tu supaya jadi orang yang bertanggungjawab, yang biasa berkhidmat. Dia bukannya yang bermewah-mewahan. Okey. Mewakafkan. Wakaf macam tadi, kan, dia wakaf, disyaratkan wakaf untuk sekian-sekian, untuk pelajar sahaja. Okey. Kalau mensyarah tak boleh. Okey, untuk yang dah kahwin sahaja, yang tak kahwin lagi tak boleh, ataupun sebaliknya. Perkaitan dan pengecualian dalam kalam ataupun percakapan orang yang menceraikan. Cerai ni bila sebut cerai faham lah, kan? Ceraikan isteri dia. Okey. Dan orang yang membebaskan. Okey, yang membebaskan hamba. Okey, kalau dia ada kata kecuali sekian-sekian, maka dia ambil kira. Contohnya, saya bebaskan dia, kan? Saya bebaskan dia macam mana? Dengan syarat. Okey, 2 bulan dia khidmat dengan masjid. Okey. So dia berkhidmat dengan masjid 2 bulan, lepas tu dia bebas. Kalau dia tak berkhidmat, dia tak bebas. Okey. Berkaitan dalam kalam orang yang bersumpah dan orang yang menerima sesuatu hak daripada hak-hak mengikut sifat yang disepakati. Okey, kita juga mengambil kira perkaitan berbentuk lafaz qarinah, tuntutan keadaan dan perkara yang tidak tergamak untuk disebut daripada punca-punca yang mendorong atau kesudahan yang dimaksudkan. Okey, saya rasa mungkin susah sikit nak fahamkan, tapi tak apalah. Yang kita nak jelaskan di sini ataupun kita nak cuba faham di sini, sesuatu lafaz itu kita ambil kira bukan sahaja yang disebut, tetapi yang berkaitan dengannya. Okey, kalau dia kata okey boleh guna untuk kebaikan. Okey, tapi mafhumnya dari sudut masyarakatnya, kebaikan, bila orang tanyakan, ustaz boleh tak ataupun abang boleh tak guna kereta untuk apa? Untuk bantu kemalangan ataupun bantu angkat barang. Okey, jadi kita kata boleh guna. Kita kata boleh guna je, kita tak kata boleh guna di tempat mana apa semua. Kan, tiba-tiba dia bawa sampai ke Filipin kereta tu. Kan, itu macam pelik, kan. Macam mana jadi gini, kan? Kita mafhumnya apa? Apa dia? Untuk Malaysia lah, kan, betul tak?
Sabah Sarawak pun kita rasanya kalau tanya balik mungkin dia tak izinkan. Okey. Jadi benda-benda gitu qarinah kan. Qarinah ni adalah konteks. Dia ada text and context kan. Teks lafaz lah. Konteks ni adalah keadaan. Keadaan menunjukkan dia izinkan untuk ni sahaja. Okay, jadi janganlah kita perluaskan. Tapi kalau katalah kadang-kadang orang bagi kita duit, contoh orang bagi duit. Okey, ni untuk apa? Kita duit apa ni? Untuk anak. Kan? Ya. Dia tak katalah untuk apa. Dia dapat anak baru ada. Ambil duit. Tapi katakanlah kita perlu duit tu dan kita guna untuk makan kejap lagi. Agak-agaklah kalau tanya dia, kan dia bagi tak? Dia bagi tak? Bagi ke tak bagi? Tak tahu. Kita sendiri kita bagi orang tu, kita kata ni untuk bang, ni untuk apa? Anak kau tu ramai, ambil. Sekejap lagi kita makanan dah ada dah. Kan belilah makanan untuk anak-anak. Makanan dah ada, habis yang tak ada apa? Yang tak ada contohnya apa? Ubat ataupun vitamin. Okey. Dia sebut makanan. Biasa kita faham makanan tu apa? Makan yang kita makan. Makanan minuman ni dia tak maksudkan ubat. Tapi ubat sebenarnya masuk juga dalam makanan kan. Okey. Cuma dia asingkan. Sebenarnya tak sama. Ubat dengan makanan tak sama. Pasal kita tak makan ubat, kita consume ataupun kita macam mana makan juga, tapi kita telan ubat lah, kita tak makan ubat. Kan? Kita tak makan ubat untuk kenyang, kita makan ubat untuk hilangkan sakit. Dengan itu, kalau kita beli ubat, kan kita beli kelengkapan lain, boleh ke tak boleh? Kalau qarinah menunjukkan dia pun sebenarnya sebut makanan tu, kira sebut gitu je, bukannya syarat kau kena bagi untuk makanan, minum pun tak boleh. Kan? Kalau kita faham itu, tak ada qarinah menunjukkan, tak ada masalah. Konteks, kan, situasi menunjukkan dia sebenarnya sebut tanpa memaksudkan benda tu pun. Yang penting buat untuk benda kebaikan anak-anak kamu. Okey. Tuntutan keadaan. Okey, perkaitan yang merupakan tuntutan keadaan. Maksudnya buat sesuatu benda, kita ada satu transaction, keadaan menuntut. Maknanya keadaan menjelaskan ataupun kita boleh faham daripada keadaan bahawa transaction ini adalah untuk sekian-sekian. So kita tak wajar memperluaskan transaction tersebut. Faham ke? Saya pun dah pening ni, tapi saya rasa begitulah tuntutan keadaan. Bagi contoh lah sekarang ni. Okey. Macam tadi, lebih kurang tadi juga. Kalau orang kata okey, boleh tak pinjam 4 wheel drive? Kerana orang banyak pinjam nak pinjam 4 wheel drive. Untuk apa? Untuk masuk kawasan banjir. Bawa kereta biasa ni dia lekat situ tak keluar lah, kita jadi mangsa banjir pula, kan? So kita kena naik 4 wheel drive, tayar kena tukar apa semua kan. Okey. Baik. Bila dah masuk tu, kita minta 4 wheel drive untuk mangsa banjir, bantu mangsa banjir. Kita bagi tempoh lah dalam seminggu. Okey. Jadi tuntutan keadaan apa dia? Mangsa banjir lah. Lepas tu katalah balik tu dah ada seminggu, ada masa 2 hari lagi. Naiklah kejap kat mana? Genting Highland ke? Naik kejap dekat Cameron Highland ke? Boleh? Tak boleh, kan? Tuntutan keadaan tu menunjukkan guna untuk tu je. Keperluan tak apa. Dia hantar tu, kemudian memang dah hantar dah, tapi orang nak perlukan lagi. Kita pun minta bantuan orang hantar duit, kita pun guna duit kita nak beli barang, kena keluar sekejap beli barang. Itu tak ada masalah. Tapi keluar nak beli strawberry, betul makan piknik dengan keluarga kita ataupun dengan kawan-kawan kita tu, gunakan benda tu macam tak kena lah. Okey. Dan perkara yang tidak tergamak untuk disebut daripada punca-punca yang mendorong. Maknanya kadang-kadang dalam percakapan kita ni, dalam transaction kita ni ataupun lafaz akad ni, kita tak sebut banyak benda, kita tak sebut. Okey, antaranya punca yang mendorong ataupun kesudahan yang dimaksudkan. Tak tergamak kita nak sebut, kan? Okey, bahasanya agaknya itulah kan kat sini dikatakan 29. Ma yuhtaqaru, yuhtaqar maknanya yang hina. Takkan nak sebut saya buat benda ni kerana sekian. Maknanya kita tak nak sebut lah sebab saya buat ni kenapa, saya nak tambah pahala, saya nak, takkan nak sebut benda itu kan. Maknanya sepatutnya dalam bercakap kita tak nak sebut benda tu. Okay, tujuan benda ni memang, tujuan saya ni nak masuk syurga, takkan nak sebut yang tu kan. Saya bagi benda ni tujuan saya masuk syurga, memang lah kan. Jadi tak payahlah. Ataupun tujuan dia mangsa tu dapat, dia dah tanya dah memang untuk sekian kan. Kita pun bagi untuk yang tu, takkan nak sebut lagi. Kadang-kadang benda tu tak perlulah disebut sampai begitu detail kan. Okay? Baik, selesai kaedah yang ke-29.
Sekarang ni kaedah yang ke-30 kan. Tapi saya rasa kita buka untuk soalan kalau ada. Saya belajar daripada kaedah-kaedah fiqh ni. Apa kita belajar apa? Apa yang kita dapat daripada kaedah fiqh ni? Kalau daripada usul fiqh, siapa yang pernah belajar usul fiqh dululah kan? Dia apa dia dapat? Apa dia dapat? Dan dengan qawaid fiqhiyah ada beza tak? Bagi yang mengikuti tu ada beza tak? Saya rasa macam ada beza lah kan? Dan apa beza dia? Kalau usul fiqh dia lebih kepada nak letak macam apa? Basic kan, basic. Perintah tu wajib. Kan? Tapi kat sini dia tak ada lagi dah perintah menunjukkan wajib tak? Kalau tak buat yang diwajibkan, dalam keadaan sekian-sekian, dalam keadaan lupa dan sebagainya, apa jadi? Terus kepada hukum. Macam dulu perintah wajib. Kalau umum apa maksud dia, khusus apa maksud dia. Yang ni tak kira dah. Dia akan cerita pula kalau kita melakukan ataupun melanggar perkara yang umum kerana ada maksud khusus, dia akan terus pada hukum. Kaedah formula untuk hukum. Yang usul fiqh dia sebenarnya kaedah untuk nak mengetahui secara dasar dulu. Okey? Antara dua ni mana yang menarik? Ini menarik sikit kan? Pasal dia formula kan, dia bagi formula. Sebab tu yang ni kalau kita dah tahu kaedah tu, tak payah jumpa ustaz dah. Ni buku ni agaknya lah insya-Allah kan. Kalau kiranya kita dah faham, okey, dan kita dah faham dan masih ingat lagi apa yang kita faham tu, orang tanya ustaz, kan saya ni masalah saya ialah transaksi tadi. Salah apa? Saya ambil daripada dia benda ni, saya pun guna, dan tiba-tiba dia kata saya salah guna. Sedangkan saya guna untuk apa yang membantu misi tu ataupun program tu. Kita pun tanya apa dia. Saya pergi piknik, contohnya kan. Kata piknik bukan program kan. Piknik adalah satu benda yang luar daripada program. Patut dia kata kamu salah laku pun. Okey. Apa lagi kalau macam nanti yang kaedah yang ke-30 ni sebenarnya menarik, tapi tak apalah, masa pun dah habis. Saya bagi dia panggil apa? Macam kalau drama tu untuk episod akan datang. Gitulah kan. Apa dia? Kalau orang yang berhutang ni, orang yang bagi hutang datang. Yang berhutang bagi hutang apa bahasa Melayu? Penghutang yang berhutang, yang memberi hutang pemihutang, betul lah? Okey. Ya, pemihutang datang tuntut. Tiba-tiba orang yang berhutang dah muflis. Nak macam mana? Halal kan? Banyak lah halal kan? Maksudnya banyak yang dia nak halalkan tu kan? Banyak ni bukan sikit-sikit. Kalau sakat 100-200 tak apa lagi kan? Tapi kalau yang dia nak halalkan tu, berapa? Letak yang banyak pada kita. Berapa? 1 juta banyak, maknanya 500,000 tak banyak lagi. Tak apa. Katalah 1 juta. Dia ada 1 juta, dia dipinjam. Tapi tengok yang 1 juta tu kita mungkin 100. 9 lagi kawan kita pun 100 juga. Mungkin ada 2-3 orang 200. Jumlah dia 1 juta. Tiba-tiba dia muflis. Kita pergi nak ambil tak ada. Macam mana? Kan? So dalam kes ni saya nak bagi macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok kaedah yang diletakkan. Kalau dalam usul fiqh tak ada kaedah tu. Okey, dalam usul fiqh dia akan menjadi wajib untuk kan perintah menunjukkan wajib. Okey, kalau azab tu menunjukkan haram. Jadi kalau siapa yang berhutang, apa dia kena buat? Dia wajib bayar. Itu je kan? Tapi kat sini dalam keadaan ni, situasi ni apa kaedah yang kita nak guna? Kaedahnya ialah kalau dia datang, pemihutang datang menuntut dalam keadaan penghutang telah jatuh muflis dan barangnya tak ada. Barang yang dia tu tak ada. Maka dilihat barang tak ada dan harta dia tak boleh nak, harta penghutang tu tak boleh nak cover semua yang hutang-hutang tu. Apa dia kena buat? Kaedahnya ialah diberikan nisbah daripada harta yang ada. Dia akan jadi sama ada kurang sikit lah. Biasa dia akan jadi kurang sikit lah, pasal tak cukup kan. Okay, katalah dia bagi 100,000. Sepatutnya duit yang dia ada adalah 1 juta, tapi dia hanya ada 500,000. Okay, jadi nisbahnya akan jadi half.
So siapa yang bagi 100, dia kena ambil 100, dia kena ambil 50. Jadi bila sampai ke mahkamah, mahkamah akan uruskan begitu. 50. Yang 50 lagi tak ada lah. Itulah kena halalkan. Itu jadi gitu. Pasal apa? Itu kaedah dia. Pasal kalau tak ambil, nak tunggu, tak ada dah. Pasal dia muflis. Nak tunggu nak 50 tak ada. Jadi kaedah. Bila mahkamah dah putuskan, dia kena terima. Dia habis. Sebab tu dia kata ada kaedah benda tak sampai mahkamah kan, boleh sampai mahkamah. Kalau sebelum mahkamah tak apa lagi kan, kita nak maafkan. Tapi dah sampai mahkamah, kena potong tangan. Tak ada. Kalau lebih kayu, tengok ada tak kes yang ataupun kaedah yang boleh membuka semula kes tu. Kan? Kalau ada kaedah yang boleh membuka semula kes tu, kita guna kaedah tu. Kata saya memang betul dulu mahkamah telah putuskan sekian-sekian, tapi sekarang ni dia setelah 5 tahun kita dapati dia telah kaya kembali dan dia boleh bayar balik. Kalau ada kes, maknanya ada formula-formula yang qawaid fiqhiyah yang boleh digunakan untuk nak tuntut balik, boleh lah. Tapi kalau dah tak ada. Faham macam contohlah, saya bagi satu contoh last kat sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berkenaan dengan DNA. Kan, DNA Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum tu, dalam sunnah ada tak hukum dengan DNA ni? Ada ke tak ada? Rasa-rasa ada tak? Agama Islam yang hebat ni rasa-rasa ada tak? Ada. Tapi bukan dalam bentuk yang objek ni, kalau dalam gambar tu kan. Tak, bukan dalam bentuk tu. Dia dalam bentuk tengok ni sepupu. Ilmu tahap tu. Ni memang tahap, kalau bahasa muda tahap gabanah kan. Memang hebat ni kan. Dia tengok dua ni, kaki dia tengok muka. Kaki ni dengan kaki ni adik-beradik. Kaki ni dengan kaki ni adalah anak beranak. Walaupun hitam sikit, yang tu putih melepak. Dia boleh tengok benda tu. Itu DNA lah kan, betul tak? Tapak kaki kan. Ini unta Madinah. Kan. Ini unta Mekah. Unta Mekah mungkin dia banyak bukit bukau kan, dia jalan dia letih sikit kot kan. Kalau unta Madinah ni dia mendata, jalan dia laju sikit kan. Tak tahulah macam-macam. Tengok najis unta pun tengok. Oh, ini Madinah ni. Pasal apa? Pasal kurma tu, kurma Madinah. Dia boleh detect benda tu. Sama lah kan, sekarang ni kita tengok ni benda-benda tu lah kan, ada DNA dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang cukup asas ataupun basic. Dalam satu peristiwa, ada seorang sahabiah ni dituduh oleh suami dia berzina. Okey. Jadi bila sampai ini, kalau tengok dalam apa perbahasan tentang li'an. Kan, li'an tu maknanya melaknati antara suami dan isteri. Jadi Rasulullah dalam hadis tersebut, Bukhari dan Muslim kalau tak silap, menceritakan bahawa yang lelaki tu pernah sebut lah. Mana ayat tu? Tak apa, balik nanti kalau siapa nak tengok kan, dia boleh carilah ayat tu. La'natullah in kana minas sadiqin. Itu dia punya, saya carikan dulu supaya nanti balik nanti boleh nak baca sikit kan. Tak apa, sementara tu saya cerita juga. Jadi lelaki tu dah sebut dah kan, laknat Allah ke atas dia, ke atas kalau dia benar apa semua kan, kalau dia nipu. Lepas tu yang perempuan pun cakap juga yang tu. Cuma selepas itu, masa perempuan tu nak cakap kan, nak sebut perkataan-perkataan laknat tersebut, dia macam teragak-agak. Okey, dia teragak-agak. Ini dalam surah An-Nur ayat yang ke-9. Okey, surah An-Nur ayat yang ke-9 dan juga beberapa ayat sebelum itulah. Sekejap ya, walladzina ayat yang ke-6. 6 dan ke atas, catat yang ni surah An-Nur. Okey. Jadi yang pentingnya perempuan ni bila dia nak li'an, dia teragak-agak. So apa Nabi cakap lepas tu? Tapi lepas tu dia kata apa? Perempuan tu sebut apa? Saya takkan mengaibkan keluarga saya. Dan dia cakap juga. Situ pun kita dah nampak kan, macam perempuan tu dia mungkin silap lah dalam berzina apa semua. Okey, tak apa. Sekarang ni apa Nabi cakap? Kalau keluar bentuk dia sekian-sekian, maka itu adalah keluarga tu punya. Tapi kalau keluar bentuk dia macam ni, baby itulah kan, bentuk dia sekian-sekian, maka itu adalah apa? Seperti yang dituduhkan ke atasnya. So bila keluar macam mana? Seperti yang dituduhkan ke atas perempuan tersebut. Ni saya nak bawa benda ni. Boleh tak kes dibuka semula?
kan? Kalau ada kaedah tak apa, kalau tak ada kaedah tak boleh. Jadi Nabi mengatakan, kalaulah tidak kerana apa yang Allah telah tentukan dalam, maksudnya dalam kes sebelum ni, li'an selesai, tutup kes kan, pasti aku akan buka balik semula perbicaraan. Okey, maksudnya kat sini DNA boleh guna tak? Boleh guna tak? Boleh tak? Tak boleh lah. Kalau dah putus kes DNA, dia tak ada. Dia nak guna sebelum tu lagi. Nampak? Okey, ya, itu antara yang saya nak sebut lah kan. DNA tu boleh guna, bukan tak boleh guna. Tapi ada tempat-tempat yang boleh guna dan tempat-tempat yang tak boleh guna. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kali ini, insya-Allah. Dan saya bila kita baca benda ni, kita rasa macam seronok pula kan. Maknanya Islam tu bukan sahaja duduk kat masjid kan, bukan je pakai tudung kan, tapi dia lebih daripada tu. Bagi siapa yang nak mengkaji tu, dia lebih daripada tu kan. Sebenarnya banyak benda yang perlu dikaji dalam Islam. Macam tauhid. Tauhid tu bukan je akidah kan. Akidah bukan je tauhid 3 tu, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Akidah ni memberontak tu juga adalah akidah, kerana itu adalah pegangan akidah Khawarij. Jadi siapa yang ikut tu, dia dah keluar daripada akidah ahli sunnah, dia dah masuk akidah Khawarij. Sebab tu dalam kitab akidah, ulama kita masukkan kan, alal mar'i as-sam'u wa ta'ah. Akidah Tahawiyah, hendaklah kepada seseorang individu muslim mendengar dan mentaati, walaupun dipukul belakangnya, walaupun diambil hartanya. Ini fiqh ke, ini akhlak ke, ini akidah. Pasal apa? Pasal dikira Khawarij menentang sahabat berdasarkan pegangan ni, membunuh sahabat berdasarkan pegangan ni, mengkafirkan Ali, Muawiyah berdasarkan pegangan ni. Pegangan tu namanya apa? Akidah. Pegangannya dah tersimpul dalam hati dia. Bila sahabat nak bunuh, cuba bayangkan, nak bunuh ni, Khawarij ni kata apa? Sata'lamu ayyuna aula bihasiliya. Kamu akan tahu siapakah yang layak masuk neraka nanti. Aku ke engkau? Cakap pada siapa? Cakap pada para sahabat. So itu berdasarkan apa? Akidah dia yang terseleweng. Okey. Saya itu sama jugalah, dia macam apa? Macam selingan lah kan untuk yang akan datang ni kan, insya-Allah. Jadi dengan itu saja kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.